Trump telah menyerang NATO pada titik paling lemah dengan memindahkan tentara Amerika di Eropa dan memaksa para komander pakatan itu untuk hadir di Brussels bagi cuba menenangkan sekutu-sekutu yang ketakutan. Pada hari Rabu 20 Mei 2026, ucapan diplomatik mengenai kestabilan dan kebolehjangkaan kedengaran kurang seperti satu demonstrasi kekuatan dan lebih kepada satu pengakuan bahwa message dari Rumah Putih benar-benar memberi kesan. Amerika Syarikat tidak akan terus menanggung keselamatan Eropah seorang diri, sementara pemimpin pakatan itu mengkritik Trump secara terbuka dan bergantung kepada Washington di belakang tabir. General Alexis Grinkervish Kuba menjelaskan bahawa pengunduran kira-kira 5,000 anggota tentera tidak akan menggugat rancangan serantau NATO, tetapi keperluan untuk menerangkan perkara itu dalam sidang media sendiri menunjukkan adanya kegusaran. Selepas bertahun-tahun mendesak Eropah supaya membayar lebih untuk pertahanan mereka sendiri, Trump kini telah mengemukakan bilnya, mengganggu keselesaan sekutu-sekutu dan mendedahkan persoalan yang tiada siapa di Brussels mahu jawab. Tanpa kekuatan ketenteraan Amerika, adakah NATO masih menguasai permainan atau sekadar berpura-pura masih mengawal keadaan di tengah-tengah panik dalaman? Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dalam Standard Credibility Nielsen Alves Global. Mesyuarat di Brussels menghimpunkan tokoh-tokoh utama dari Komando Ketenteraan NATO, termasuk pengurusi jawatan kuasa ketenteraan pakatan itu, Laksamana Giuseppe Cavo-Dragone, komander tertinggi bersekutu di Eropah, General Alexis Grinkervish, dan Komander Transformasi NATO, Laksamana Pierre Vendier. Mereka berada di sana untuk membincangkan pertahanan, Ukraine, kesiapsiagaan ketenteraan, dan kestabilan dalaman. Tetapi isu sebenar di sebaliknya lain. Trump telah mengumumkan perubahan dalam kehadiran Amerika di Eropah dan Reuters sendiri melaporkan bahawa kerajaan Amerika bercadang untuk mengurangkan keupayaan ketenteraan yang akan disediakan oleh Amerika Syarikat untuk kegunaan NATO sekiranya berlaku krisis atau peperangan. Keputusan itu menjejaskan teras model lama. Selama beberapa dekad, pelbagai kerajaan Eropah bercakap lantang terhadap Washington, mengkritik Presiden Republikan dan memberi pengajaran awam tentang diplomasi. Dan pada masa yang sama, mereka bergantung kepada perlindungan Amerika untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Trump memutuskan untuk menyentuh isu ini, message-nya bukan dalam nada permintaan, tetapi sebagai tekanan kuasa. Laporan Reuters sendiri mencatat bahwa Trump dengan jelas menyatakan bahwa beliau mengharapkan negara-negara Eropah mengambil tanggung jawab utama terhadap keselamatan benua itu. Pihak Komando NATO Kuba menenangkan suasana. Grinkervish berkata bahwa keputusan Amerika Syarikat untuk memindahkan satu brigade berperisai dari Eropah tidak menghalang pelaksanaan rancangan serantau pakatan itu. Keputusan Grinkervish nampak tenang, tetapi ia menunjukkan betapa terkejutnya mereka. Tiada siapa yang meminta penjelasan awam pada tahap ini jika semuanya berjalan normal. Pakatan itu terpaksa menyatakan bahawa rancangan masih berjalan kerana tindakan Trump menimbulkan keraguan dalam struktur ketenteraan itu sendiri. Tujuannya mudah, menghalang sekutu, kerajaan dan pasaran pertahanan daripada melihat NATO sebagai tebusan Rumah Putih yang kini menuntut bayaran. Angka yang menjadi beban dalam cerita ini ialah 5,000. Menurut maklumat rasmi dan laporan terkini, Amerika Syarikat telah memulakan penarikan kira-kira 5,000 anggota tentera dari Eropah, termasuk tentera yang berpangkalan di Jerman. Dan perubahan melibatkan pemindahan yang dirancang ke Poland. Warsaw Kuba memurangkan impak dengan mengatakan bahawa tidak akan ada penarikan tentera Amerika secara tetap dari wilayah Poland, tetapi hanya kelewatan sementara dalam pergerakan. Walaupun begitu, reaksi Poland menunjukkan bahawa mesej itu telah difahami. Menteri Pertahanan Poland Władysław Kosiniak-Kamysz menyatakan bahawa negara itu terus bekerjasama dengan Washington dalam merancang kehadiran Amerika di Eropah. Beliau juga mengingatkan bahawa Poland bercadang untuk membelanjakan 4,8% daripada KDNK untuk pertahanan tahun ini, salah satu jumlah tertinggi dalam NATO. Perincian ini memihak kepada pandangan Trump. Apabila tekanan datang, sekutu-sekutu yang benar-benar takut akan ancaman Rusia akan segera membuktikan bahawa mereka membayar kos sendiri. Tekanan itu tidak terhad kepada Eropah daratan sahaja.
Kerajaan Trump juga meletakkan Kanada di tengah-tengah konflik apabila ia menggantung penyertaan Amerika dalam satu struktur pertahanan dua hala yang diwujudkan sejak zaman Perang Dunia Kedua. Keputusan itu melibatkan bekas Majelis Pertahanan Tetap antara Amerika Syarikat dan Kanada, satu simbol kerjasama, ketenteraan antara kedua-duanya. Bagi diplomasi lama, ini kelihatan seperti krisis. Kanada telah bertahun-tahun berada di bawah tahap pelaburan ketenteraan yang dijangkakan dan kini perlu berurusan dengan Rumah Putih yang tidak menganggap Pakatan sebagai satu ihsan percuma. Mark Carney cuba menjawab dengan mengatakan bahawa Kanada akan mempelbagaikan kerjasama pertahanannya dan terus menyokong Ukraine. Namun kenyataan itu sebenarnya membantu naratif Trump. Trump telah memaksa sekutu-sekutu yang selesa untuk keluar daripada retorik indah dan menghadapi kos keselamatan yang tinggi. Greenland juga telah menjadi sebahagian daripada percaturan. Jeff Landry, utusan khas Trump, tiba di Nuuk untuk menghadiri satu persidangan perniagaan bersama Duta Amerika ke Denmark, Kenneth Houwery. Reuters melaporkan bahawa Landry telah dilantik pada tahun sebelumnya untuk mempertahankan minat Trump dalam memperluaskan kawalan Amerika ke atas Greenland, wilayah strategik di Arktik yang berkaitan dengan Denmark, ahli NATO. Kerajaan Greenland dan kerajaan Denmark menentang dengan mengatakan bahawa pulau itu tidak untuk dijual, tetapi kehadiran Amerika membuka semula pertikaian mengenai pangkalan, laluan dan penguasaan di utara yang jauh. Perkara ini penting kerana ia menunjukkan bahawa Trump tidak hanya tertumpu pada mesyuarat di Brussels. Greenland terletak di tengah-tengah sebuah rantau yang semakin dipertikaikan oleh Amerika Syarikat, Rusia, dan China. Apabila Trump mendesak untuk lebih banyak kehadiran Amerika di sana, beliau menunjukkan bahawa pertahanan Barat bukanlah tanggungjawab Denmark, yang diketuai oleh birokrat yang hanya berucap di Dewan Eropah, sementara pesaing bergerak maju di kawasan strategik. Perang di Ukraine telah memasuki tahun kelima dan NATO sedar bahawa mereka tidak boleh terus menggunakan retorik yang sama tanpa memikul lebih banyak tanggungjawab dari segi kewangan, industri dan ketenteraan. Reaksi Eropah sudah mula kelihatan dalam pembelian pertahanan. Sweden telah mengumumkan pembelian 4 frigat dari Perancis dalam perjanjian bernilai lebih daripada $4 bilion dengan Naval Group. Urus niaga ini dijangka akan meningkatkan keupayaan pertahanan udara Sweden di laut kepada 3 kali ganda dan ia akan menjadi salah satu pelaburan ketenteraan terbesar negara itu sejak tahun 1980-an. Penyerahan kapal pertama dijangka pada tahun 2030. Pergerakan ini menunjukkan Eropah sedang berusaha mengejar pembangunan struktur ketenteraannya sendiri kerana mereka sedar bahawa masa untuk bergantung sepenuhnya kepada Amerika Syarikat sedang berakhir. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah cuba menjual perjanjian seperti ini kepada Ukraine sebagai tanda Eropah yang kuat dalam NATO. Namun, ucapan ini juga mengesahkan kemenangan politik Trump. Selama bertahun-tahun, Trump berkata bahawa sekutu perlu berbelanja lebih, menghasilkan lebih banyak, dan kurang bergantung kepada pembayar cukai Amerika. Sekarang, apabila Sweden, Perancis, Kanada, Jerman, Poland, dan rakan-rakan lain mempercepatkan rancangan ketenteraan, media anti-Trump cuba menggambarkannya sebagai satu bentuk penentangan terhadapnya. Pada hakikatnya, mereka sedang melakukan tepat seperti yang Trump selalu tuntut. NATO cuba mengubah ketakutan ini menjadi gambaran perpaduan. Para komander bercakap tentang kestabilan, kebolehjangkaan, dan penyelarasan. Tetapi perkataan yang paling penting ialah penyesuaian. Keupayaan Amerika sedang disesuaikan, tentera sedang dikaji semula, model kekuatan NATO sedang dikira semula. Eropah sedang didorong untuk mengambil lebih banyak tanggungjawab pertahanan. Sebelum ini cukup dengan ucapan tentang perpaduan Barat untuk memastikan semuanya kekal di tempat yang sama. Sekarang, setiap pemimpin perlu menjelaskan kepada rakyat mereka sendiri berapa banyak yang akan dibelanjakan, tentera mana yang akan dikekalkan, senjata apa yang akan dibeli, dan mengapa masih bergantung kepada Washington. Itulah panik yang muncul di sebalik kata-kata sopan. Mereka tidak mengaku secara terbuka, tetapi mereka mengakuinya dalam tindakan apabila mereka bergegas untuk memperkuat sempadan, menyemak semula rancangan, melaraskan semula pembelian kapal, meningkatkan perbelanjaan dan memastikan Ukraine tidak kehabisan sumber. Mereka mengakuinya secara terbuka, tetapi dalam amalan, NATO, mereka tidak mengaku secara terbuka, tetapi mereka mengakuinya dalam amalan apabila mereka bergegas menyemak semula dan melaraskan rancangan.
NATO. Dalam amalan, memperkuat dan melaraskan semula. Mereka tidak mengakuinya secara terbuka, tetapi dalam amalan, mereka bergegas memperkuat rancangan. Jika Anda suka video ini, tekan butang suka, langgan saluran ini, dan pada akhir video, lihat komen. Mereka mengakuinya secara terbuka, tetapi dalam amalan, NATO. Mereka tidak mengakuinya secara terbuka, tetapi mereka tidak mengakuinya apabila melaraskan semula.